Kek TV KPM. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya pasti murid-murid semua terperanjat kan? Wah, aktifnya Abang Akmal hari ini. Macam mana saya tak aktif? Kerana hari ini topik yang kita nak bincangkan memang saya sangat suka. Nampak tak pakaian saya seperti seorang detektif? Sebab saya nak tahu apakah ataupun analisis. Wah, penggunaan bahasa saya semakin lain ya. Okey, jadi pada anda semua selamat datang. Sekali lagi saya ucapkan kepada anda semua di Sembang Aktif. Berbeza bukan untuk episod kali ini, yang mana saya bersama dengan dua orang panel jemputan kita. Yang pertama, ini dia, kita bersama dengan Encik Isnin bin Mahdi selaku Timbalan Pengarah Sektor Pembangunan dan Kecemerlangan Sukan di Kurikulum dan Kesenian BSKK KPM. Selamat datang Encik Isnin, apa khabar? Alhamdulillah baik Encik Akmal. Sihat nanti kita buat sama-sama macam ni tau. InsyaAllah. Dan di hujung sana heroin kita Encik Isnin. Ada dua hero dan satu heroin, iaitu kita bersama dengan Puan Yasmin binti Kamarudin. Beliau ini merupakan Timbalan Pengarah Sektor Pembangunan Murid Jabatan Pendidikan di Negeri Selangor. Selamat datang Puan Yasmin, apa khabar? Khabar baik, terima kasih. Alhamdulillah. Okey, baik. Seperti mana yang saya katakan tadi kan, analisis. Kita nak menganalisis apa sebenarnya? Saya pasti murid-murid nak tahu sebenarnya. Kali ini kita nak membincangkan mengenai analisis juara Majlis Sukan Sekolah Malaysia atau lebih dikenali sebagai MSSM. Mungkin saya nak buka dulu soalan pertama kepada Encik Isnin dulu. Kan kita tahu Kementerian Pendidikan Malaysia KPM telah memulakan tirai pertandingan sukan dengan kejohanan MSSM pada tahun 2022. Dan penganjuran kali ini bagaimanakah dari segi mutunya? Adakah memberikan impak yang cukup positif ataupun mungkin di sebaliknya? Cik Isnin, silakan. Terima kasih Cik Akmal. Yap. So bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita lihatlah peranan Majlis Sukan Sekolah Malaysia ni, dia adalah lebih kepada membangunkan sukan di peringkat sekolah lah. Betul. Baik daripada sekolah, daripada peringkat daerah, negeri dan akhirnya di peringkat kebangsaan yang kita katakan kejohanan Majlis Sukan Sekolah Malaysia. Ya. Dan kalau kita lihat dari segi kronologi ataupun cerita sebelum itu kan, pandemik melanda kita selama 2 tahun. Kat situ kita rasa ramai anak-anak murid kita ataupun anak-anak yang di rumah, terutama anak kita sendiri kan, akan rasa kecewa lah, tak dapat turun ke padang, tak dapat bermain. Bertanding. Dan apabila kerajaan mengumumkan bahawa dibuka balik untuk pelibatan murid dalam aktiviti co-curriculum di sekolah secara bersemuka, dan lebih kurang dalam bulan Mei 2 tahun 22 tu, yang itu merupakan berita baik, berita baik kepada semua masyarakat, terutamanya anak-anak kita lah yang berada di bangku sekolah. Semestinya yang dah 2 tahun duduk di rumah, akhirnya inilah masa kita nak keluar untuk menunjukkan potensi dan bakat mereka, terutamanya dalam bidang sukan. Di sini peranan Kementerian Pendidikan Malaysia, terutamanya bahagian sukan, kurikulum dan kesenian di bawah sektor saya lah, kita melaksanakan, mengendalikan 24 jenis sukan. Kalau MSSM tu 24 jenis sukan seperti olahraga, bola baling, banyaklah kalau saya sebutkan. Renang, hoki, bola sepak tu antaranya lah. Dan 16 negeri yang terlibat. 16 negeri yang terlibat. Dan kalau ikut kategorinya, kategori bawah 12 tahun, bawah 15 tahun dan bawah 18 tahun. Okey. Dan perbezaannya kalau kita lihat sebelum ini 2019, kita oleh kerana tidak boleh bersemuka, kita inisiatkan supaya kita dapat laksanakan kemahiran Majlis Sukan Sekolah Malaysia atas talian. Maknanya kemahiran secara atas talian lah. Dan mendapat sambutan yang hebat. Kita pun tak sangka kan. Dan apabila dah diberi peluang untuk bersemuka pada tahun 2022, so maknanya kita balik asal lah. So maknanya 2019 bersemuka, 2021 secara atas talian, dan 2022 kita balik kepada bersemuka, tetapi ada sedikit kelainan dia lah. Iaitu yang pertamanya dari segi modifikasi. Modifikasi itu bermaksud
dari segi format latihan tu, format pertandingan itu, kita ubah sikit. Dari segi bilangan hari pertandingan, kalau dulu kata 5 hari, mungkin kita nak dari segi memikirkan tentang kesediaan murid kita, dari segi kebajikan, kesamaan. Pada masa tu kita masih tak tahu kan 50-50 keadaan kan, keselamatan mereka. So kita tak nak mereka berada di gelanggang tu terlalu lama kan. Dan kat sini kita modify dari segi bilangan hari tu, kita kurangkan sikitlah, mungkin daripada 5 hari kepada 3 hari. Dan kalau dulu ada penyesuaian gelanggang, maknanya sebelum bertanding kena ada 2 hari hadir untuk menyesuaikan diri kan. Tetapi sekarang kita kurangkan, mungkin tak ada ataupun pada hari penyesuaian gelanggang tu, ataupun 1 hari saja kita pendekkan. Dan satu lagi modifikasi dari segi bilangan pemain. Contohnya kalau rugby tu 15 aside dahulu, so kita kurangkan penyertaan lah kepada 10 aside, 10 sebelah. Kat sini kalau kita lihat, antara kesannya iaitu jumlah penyertaan berkurangan lah kalau kita bandingkan daripada tahun 2019 dan 2022 tu lah. Kalau kita lihat 2019 tu penyertaan murid kita dalam Majlis Sukan Sekolah Malaysia ni ialah 12,720. Yalah, kita tak ada modifikasi dan sebagainya kan. Dan apabila kita lihat 2022, dia berkurang lah, confirm lah dia berkurang kan. Maknanya melibatkan lebih kurang 10,000 lah, iaitu 10,227 murid yang terlibat. Dan yang keduanya, disebabkan oleh modifikasi ini, kita lihat bahawa kita tak ketandusan bakat potensi murid, kan? Masih ramai lagi. Kat sini kita agak bukan terkejut lah, tetapi kita rasa bangga lah bahawa 2 tahun dah tidak melaksanakan latihan secara berstruktur, secara sistematik. Tetapi kita lihat dengan inisiatif kita untuk melaksanakan pertandingan kemahiran sukan atas talian tu, MSSM tu pada 2021 tu, dia memberi peluang dan ruang untuk murid terus aktif di rumah. Dan bila kata buka saja, terus dia orang tak sabar ni. So sebenarnya murid-murid ni, cikgu, murid, ibu bapa, dia tunggu je MSSM kata on je 2022, murid pun on, dia turun. Dan kalau kita lihat kat sini, kita menyahutlah dasar sukan negara itu kan, maksudnya sukan untuk semua, sukan untuk kecemerlangan, dan pelibatan murid itu sebenarnya jangan lupa mereka diberi pengiktirafan di peringkat sekolah, di peringkat daerah, di peringkat negeri, dan akhirnya bila mereka dapat mewakili negeri ke peringkat MSSM, mereka diberi pengiktirafan di peringkat kebangsaan lah. Itu salah satu kan sebenarnya orang kata seronoknya bermain sukan ni di peringkat sekolah. Betul. Banyak pengiktirafan yang murid-murid boleh dapat. Puan Yasmin, saya nak tanya ni. Baik, Puan Yasmin, kalau kita tahu Puan Yasmin daripada Jabatan Pendidikan Negeri Selangor kan, dan saya pasti juga daripada Jabatan Pendidikan daripada pihak Puan sendiri memainkan peranan yang cukup penting dalam membantu KPM sendiri untuk melahirkan pelapis-pelapis ataupun atlet-atlet yang terbaik sepanjang orang kata MSSM ini berlangsung. Betul. Mungkin Puan Yasmin boleh komenkan sedikit mengenai statement itu. Terima kasih Encik Kamal ya. Memanglah benarlah apa yang dimaksudkan tadi berkaitan dengan di manakah peranan kami Jabatan Pendidikan Negeri Selangor di dalam memantapkan kejohanan MSSM ni ya. Kami tak lari daripada konsep asal, iaitu mengambil peluang ini untuk mempamerkan potensi diri anak-anak tersebut supaya dia digilap dan bersedia untuk berhadapan dengan mana-mana pertandingan. Okey, oleh kerana itu di pihak kami telah menyediakan beberapa plan jatuh di bawah Pelan Pembangunan Kecemerlangan sukan, dan supaya dia tak lari dengan dasar satu murid satu sukan. 1M 1S. Ya, betul. Okey. Diperkenalkan pada tahun 2011 dengan mengambil kira 6 strategi utama. Tetapi kami di Jabatan Pendidikan Negeri Selangor, penekanan kami kepada memastikan bahawa berlaku mass participation dengan izin di kalangan atlet-atlet tersebut, anak-anak di Selangor terutamanya. Maka kami nak pastikan bahawa terdapat ada momentumnya di situ, ada konsistensinya di situ, kesinambungannya itu. Maka program yang kita bangunkan adalah program yang memastikan bahawa dia akan mengambil kira 3 perkara. Iaitu? Iaitu. Kalau yang pertama tu kita balik kepada akar umbinya, iaitu mereka yang berada di sekolah. Maksudnya kalau di sekolah itu pentadbir di sekolah, daripada pengetua, guru besar, mereka kena faham
ke mana kita nak bawa hala tuju MSSM ni bagaimana, bermula dengan sekolah mereka, bermula dengan daerah mereka, bermula dengan kemudian terus pada negeri. Dan pada masa yang sama, kita juga mengambil kira bagaimana nak membangunkan kompetensi guru. Kalau nak memastikan anak-anak itu cermelang, kompetensi gurunya mestilah mantap. Jadi kita dedahkan dengan segala peluang dan ruang untuk membolehkan guru-guru ni dibangunkan kompetensi mereka. Dan akhir sekali barulah kita boleh nampak kemenjadian murid tersebut. Dan oleh kerana kemenjadian tersebutlah kita pamerkan, kita nampakkan dengan setiap tahun itu ada saja juara-juara bagi pertandingan tertentu, sukan tertentu. Patut Negeri Selangor selalu menang. Wah, saya dapat bias kat situ ya. Saya daripada itu apa juga poin yang sebenarnya ingin tambahkan juga. Kita kena ingat Selangor ni satu negeri yang besar. Ada 10 PPD. Pejabat pendidikan daerah ada 10 dan merangkumi 938 buah sekolah dan merangkumi lebih kurang 953,000 murid. Anak-anak di Selangor saja Maka program kita mesti bermula daripada dengan memberi penekanan kepada 10 PPD tadilah. Pejabat pendidikan daerah. Mantap mereka, mantaplah kami di Jabatan Pendidikan Negeri Selangor. Oleh kerana itulah kita memang tak boleh tinggalkan mereka begitu saja. Kami mengambil kira konsep kebersamaan bersama dan tanggungjawab bersama-sama. Nak pastikan anak cemerlang, kita kena libatkan semua pemegang taruh, stakeholder. Itu di antara bagaimana kami memastikan bahawa MSSM ni kejuaraannya itu banyak berpihak kepada negeri Selangor lah. Dan pada masa yang sama juga kena ingat kami ada pusat latihan daerah. Kami ada lebih kurang 76 pusat latihan daerah bagi memastikan 7 sukan dimantapkan dan dibangunkan dan diperkembangkan. Dan 76 pusat latihan daerah itu dia juga memastikan bahawa mana-mana sekolah yang kita pilih untuk dijadikan sebagai pusat latihan daerah, macam saya kata awal-awal tadilah, pentadbir sekolah itu kena betul-betul fahamlah ke mana kita nak bawa sukan kita di Selangor itu bagaimana. Dan oleh kerana itu daripada awal lagi bila kita berborak dengan mereka, kita tak boleh lari dalam apa keadaan sentiasa bersama-sama dengan kami di Jabatan Pendidikan Negeri Selangor dan membawa bersama harapan anak-anak di sekolah kami di Selangor. Maksudnya semua bahagian mainkan peranan yang cukup penting dan kena kerjasama, betul? Ya, betul. Sangat apa betul. yang penting? Kerjasama. Tengoklah cerita tu. Okey, Pak Yasmin dan juga Encik Sen, kita nak berhenti rehat dulu. Banyak lagi saya nak tanyakan kepada dua orang panel kita, kepada anda semua. Jangan ke mana, selepas ini kita akan kembali lagi dalam Sembang Aktif. Alright, masih lagi menyaksikan Encik Yasmin dan juga Encik Yasmin. Boleh tak kita buat bersama-sama yang Sembang Aktif tu? Boleh ke Puan Encik? Saya teringin sangat tengok macam mana diorang lakukan. Masih lagi menyaksikan Sembang Aktif. Wah. Penat saya fikir macam mana saya nak buat kan. Okey. Baik, Encik Yasmin, kalau kita tengok kan penganjuran Majlis Sukan Sekolah Malaysia MSSM pada tahun 2022 kali ini, saya rasa ramai kita dapat cokis bakat-bakat kan daripada murid-murid ini. Dan Cik ini juga pasti nak kongsikan siapakah di antaranya kan murid-murid yang mungkin membuat satu rekod kebangsaan ke, dua pecah rekod dunia ke kan. Siapakah antaranya Cik Isni? Okey. So hasil daripada penganjuran ataupun pengelolaan Majlis Sukan Sekolah Malaysia 2022 ni, so kita tidak ketandusan mengenal pasti bakat-bakat baru. Okey. So MSSM ini telah melahirkan ramai ahli sukan negara. Beribu-ribu. Kalau kita tengok kan, Azizul, Datuk Azizul, Datuk Pandalela, semua tu adalah hasil-hasil daripada ini kan. Datuk Marina Chin. Sebab MSSM ini telah bermula daripada tahun 1958 lagi. Kan, antara yang terawal kan? Dan sangat merupakan medan ataupun kata medium untuk murid-murid ini mengenengahkan dia punya potensi bakatnya. Dan kita akan kena pasti kita gilapkan ke satu tahap yang lebih tinggi lagi lah. So kalau lihat dari tahun 2022 punya penganjuran, so kita dapat keluarkan contohnya dalam sukan renang. Ada adik Muhammad Duha, umur dia baru 14 tahun, tetapi dia telah berjaya memecahkan 3 rekod
kejohanan kan. Walaupun dah 2 tahun pandemik kan, maknanya dia masih meneruskan latihannya. Dan apabila kita buka balik secara muka-muka bertanding, dia masih lagi prestasi masih dapat dikekalkan. Itu Malah lebih tingkatan baik. 2 tu. Dah 14 tahun tingkatan 2. Ataupun contoh lain dalam sukan softball. Kat sini lain. Sebab kita ada program untuk murid sekolah orang asli. Dan adik ni pula, adik Alisa, dia dalam softball dia jadi best batter. So kita jangan sangka berada di pengalaman dan sebagainya, dan pihak KPM sentiasa memberi ruang dan peluang kepada anak murid kita, sekolah kurang murid ke, sekolah mana ke, sekolah kebangsaan ke, untuk mereka menonjolkan bakat dan potensi mereka. Dan kalau lihat secara keseluruhannya lah, rumusan saya secara keseluruhannya maknanya prestasi murid kita ataupun prestasi atlet murid yang bertanding di kejohanan MSSM 2022 ni masih lagi dalam keadaan yang baik, dan malah kita rasa teruja lah bila melihat anak-anak kita bertanding pada tahun ini, dan insya-Allah lah tahun akan datang mungkin lagi lagi hangat lagi hebat. Dan kalau kita dapat tengok kan, macam tadi Encik Sana mengatakan, kita tahu MSSM ini sejak daripada 1998, betul, dan telah melahirkan ramai atlet-atlet yang berjaya di peringkat kebangsaan dan juga di peringkat dunia juga. Jadi ini mesti program-program yang dilakukan oleh pihak KPM sendiri pun memang cukup hebat lah kan. Jadi apa antara program-program yang tersebut tu, Cik Sni? Okey, kalau saya nak cerita ni panjang ni. Mau 2-3 hari ni. Seronok ni bila cerita bab ni. Tapi itulah saya pendekkan lah. Sebab kita ada Puan Yasmin juga. Okey, tak apa. Nanti kan Puan Yasmin marah saya kan. Okey. So kalau kita lihat dari segi prestasi lah, performance bila kita cerita tentang prestasi atau performance ni, dia ada antara faktor-faktor yang boleh mempengaruhi dari segi prestasi. So kalau kita lihat, kita kena tengok dari segi budaya, kita tengok kat Malaysia ni lah. So kalau saya boleh simpulkan, kalau kita kajian-kajian buku-buku kan, kajian-kajian dan sebagainya, ada kita lihat bahawa antara faktor-faktor yang mempengaruhi, satu, kita dari segi mengenal pasti bakat. So kalau saya tengok apa yang cerita oleh Puan Yasmin tadi, berdiri bulu roma saya rasa. Sebab dia Selangor ni, dia apa program yang berada di BSKK yang dasar yang kita buat itu disambut baik oleh Selangor. Sebab tu bila kita lihat, dia sentiasa berada di atas mengungguli orang kata. Hari ni saya tahulah, alhamdulillah lah, maknanya disambut baik oleh negeri. Contohnya negeri Selangor yang telah mengekalkan kejuaraannya banyak kali. Berapa kali? 20 tahun. 20 tahun kan. Dan kalau kita lihat, satu, genetic factor. So maknanya genetik tu maknanya kita kena cari potensi-potensi murid yang berbakat melalui program mengenal pasti bakat. Kedua, kita nak tengok ada sistem competition tak? Sebut tadi ada kejohanan dirancang dengan baik. So bila kejohanan ataupun pertandingan tu dirancang di peringkat sekolah, di peringkat daerah, peringkat negeri, kebangsaan dengan secara sistematik dan tersusun, insya-Allah benda tu akan dapat dilaksanakan program itu dengan baik. Seterusnya, ada tak kemudahan di sekolah? Setakat hari ini saya dimaklumkan Selangor ada kemudahan yang cukup untuk murid turun ke padang dan membuat latihan. Kalau potensi ada tetapi tak ada kemudahan, masalah juga. So kita nak tengok dari segi knowledge of coaches tu. Adakah jurulatih yang berada di sekolah itu mempunyai pengetahuan dari segi kemahiran sukan dia ajar, ataupun dari segi sport science dia. Dan seterusnya dari segi social component, family. Ibu bapa sokong tak? Setahu saya dekat Selangor ni ramai ibu bapa yang bawa ibu bapa, adik-beradik semua. Betul. Sokongan ibu bapa tu penting. Lepas itu dari segi habitual, hobi. So bila murid ni diberi kata orang pendedahan daripada peringkat awal oleh ibu bapa, sebab tu bila masuk ke sekolah rendah dan sebagainya, ada pula guru kan. Yang ini kita lihat bahagian sukan kurikulum dia ada program, maknanya program penggalakan. Macam sektor saya lebih kepada pembangunan dan dari segi kecemerlangan. Tapi macam mana nak menarik minat anak murid kita di sekolah supaya untuk menyertai sesuatu sukan itu. Yang ini penting kan. So dia mesti bekerjasama lah. Maknanya tidak boleh berseorangan. Betul. Baik, kalau tadi kita dapat lihat Encik Isnin mengatakan sekolah dekat Selangor ni kan sampai bulu roma Encik Isnin pun naik. Sebab bukan apa, memang hebatlah negeri Selangor ni kan. Jadi apa sebenarnya resepi ataupun formula yang dipakai di pihak Jabatan Pendidikan Negeri Selangor ni? Adakah sebelum bertanding tu, saya nak anda semua dapat nombor 1? Komen Puan. Okey, terima kasih banyak-banyak. Okey.
setiap satu kejayaan tu dia ada resepi. Okey, dia ada resepi. Suka tak suka dia ada resepi. Dan kami di JPN Selangor ya, kami berpegang kepada tagline Citius, Altius, Fortius. Apa tu? Maksudnya faster, higher and stronger. Physically and mentally ya. So maksudnya di sini ya, apa saja program yang kita buat tu kami pegang 3 perkara. Berimpak, berfokus, bermakna. Dan setiap program tu kita ada Viva. Kita Viva dan kita buat postmortem untuk melihat setiap kejayaan. Sebab dekat situ nanti kita tengok aspek mana kami perlu buat penambahbaikan dan pemantapan. Mungkin kepada pegawai itu sendiri. Atau juga boleh jadi kepada guru-guru yang terlibat. Dan tidak lain tidak bukan kepada anak-anak tersebut. Okey, untuk bagi tahun 2022 ini, KPI kami ialah kami kalau boleh nak kekal juara dengan 18 sukan berada pada kedudukan Johan, naib Johan dan ketiga atas podium. Ya. So apa yang kami capai ialah melebihi daripada itu, melebihi sasaran. So kami 20 sukan mencapai kedudukan podium. Dan baru-baru ni pada 8 Bulan 12 kami mengadakan majlis anugerah lah, meraihkan 1,200 anak-anak atlet sukan dari Selangor. Dan kami juga sangat menekan kepada moto Demi Selangor. Dan Demi Selangor ni maksudnya kita berpegang pada 2. Dalam apa keadaan sekali, semua orang nak menang. Tetapi maruah dan integriti menjadi 2 faktor utama. Tak ada maruah, tak ada integriti, jangan berada dalam pasukan kami. Kami berpegang itu daripada awal lagi ya. Dan oleh kerana itulah maka disebabkan oleh kita dah berpegang kepada maruah dan integriti itu, bila kita melaksanakan sesuatu program atau aktiviti itu untuk mengekalkan performance itu, makanya akan sentiasa ada postmortem. Bagaimana caranya dalam postmortem tu? Kami bersama-sama dengan pihak BSKK Kementerian, alhamdulillah lah sehingga hari ini ya, sentiasa melihat keperluan Selangor. Maka di situlah kami akan pastikan peruntukannya bagaimana. Prasarananya mencukupi dan motivasi yang diberi itu adalah bukan setakat soft skill saja, tetapi kita juga mengambil kira pendekatan digunakan oleh luar negara. Kalau di luar negara itu mereka melihat fizikal anak-anak tersebut sesuai untuk game mana. Kami dah mula mengambil pendekatan gitu. That is sebahagian daripada resepi-resepi kami lah ya. Tetapi benda yang baik kita perlu lihat bersama-sama, kita perlu amalkan sentiasa, dan disebabkan oleh itu maka bagi setiap program kita akan memastikan di mana-mana saja sesuatu pertandingan liga akan berada, kami ada pegawai-pegawai kami akan turun untuk melihat. Setiap zon ada 3 pegawai untuk melihat apakah kekuatan pihak lawan, apakah kekuatan kita, bagaimana nak matchkan kekuatan mereka dengan kekuatan kita untuk menghasilkan apakah the next strategi yang sepatutnya kita amalkan di Jabatan Pendidikan Negeri Selangor. Itu sebahagian darinya. Diorang ada spy lah. Lain macam di Selangor ni kan. Okey, saya pasti banyak lagi yang Cik Sina juga Puan Yasmin nak kongsikan kan. Tapi kita nak berhenti rehat dulu kepada anda semua. Jangan ke mana. Saya nak pergi daftar dulu di Sekolah Negeri Selangor. Anda semua jangan ke mana. Selepas ini kita akan kembali dalam Sembang Aktif. Alright, masih lagi menyaksikan Sembang Aktif. Memang aktif lah kita punya pada hari ini bersama dengan Cik Sina dan juga Puan Yasmin. Baik, kalau kita tengok kan, negeri Selangor ni memang hebat lah. Bukan saja ada spy, dan katanya itu hanya 10% sahaja ya. Jadi kita nak tahu juga dari segi sasaran lah kan. Saya pasti Selangor juga ada meletakkan satu sasaran tertentu sebelum murid-murid ini bertanding ke peringkat MSSM. Sebab kita tahu setiap kali MSSM ini diadakan kan, di peringkat kejohanan, memang kalau di podium tu lah kan, Selangor tak sanggup juara, dia naik juara. Tak naik juara, dia nombor 3. Jarang tengok nombor 4, nombor 5, nombor 6 ni kan. Jadi sebenarnya Puan Yasmin, apa antara orang kata sasaran tertentu kepada murid-murid ni sebelum mereka bertanding, Puan Yasmin? Terima kasih banyak-banyak. Banyak sebenarnya yang kami boleh cerita, boleh maklumkan. cerita. Tetapi kata orang tu, kita ambil yang betul-betul ada impak. Okey. Dia dalam apa keadaan sekalipun, yang pertama ialah mesti ada kebersamaan. Yang pertama kena faham ke mana kita nak bawa anak-anak di Selangor tersebut. Itu yang pertama sekali ya. Dan kami daripada awal lagi, apabila kami nak melaksanakan sesuatu itu, kami berpegang kepada PDCA. Plan, Do, Chat and Action. Dan kita ada FUFT,
follow up, follow through. Ini merupakan perkara yang perlu ada pada kami semua. Sebab kalau kita tak plan, berterabur lah kita nanti. Betul. Sangat berterabur. Ya. Oleh kerana itu, kita dah bermula seawal sekolah rendah lagi. Kalau di sekolah rendah tu kita ada Carnival Tunas Mini Olimpik untuk sekolah rendah. Dan kita sambut di sekolah menengah pula, kita ada Carnival Olimpik Muda untuk sekolah menengah. Maksudnya di sini ialah kita akan pastikan anak-anak di Selangor itu diberi ruang dan peluang untuk mengetengahkan bakat dan potensi mereka. Sebab saya percaya bakat sahaja tidak boleh menjadi resipi utama. Dia mesti ada bakat dan potensi. Kedua-dua ni mesti bergabung bersama-sama. Oleh kerana itulah kami juga bergerak mengadakan sinergi yang sangat akrab, sangat mantap dengan badan-badan seperti Majlis Sukan Negeri. Majlis Sukan Negeri sentiasa bersama-sama dengan kami. Okey. Dan kami selalu mengamalkan what they call it, apa maksudnya situ ialah untuk memastikan sesuatu itu berada pada landasan yang betul. Makanya setiap seorang perlu bersuara, menyatakan pandangan. Tidak ada satu platform kan hanya kami saja yang betul, strategi kami saja yang tepat, tetapi Majlis Sukan Negeri atau badan-badan persatuan lain tidak betul. Tak ada. Kami mengambil jalan tangan apa yang terbaik yang bertepatan dengan anak-anak di Selangor. Oleh kerana itu, target kami dah letak target KPI kami sehingga 2027. Sekarang ni kami selama 20 tahun telah mendapat kejohan, ya. So, kami nak 25 tahun tu maksudnya perak, ya. Kami nak pegang 25 tahun. So untuk membolehkan kami mendapat juara 25 kali ini bagi 25 tahun insya-Allah, ya. So targetnya pada 2027. So kami kena plan dari sekarang. Dia bukannya plan tahun 2026 tak ada. Kita kena plan dari sekarang, ya. 5 tahun lah. So oleh kerana itulah kami mengambil pendekatan seperti kami adakan TID ataupun Talent Identification. Maksudnya pengenal pastian bakat, dan pada masa yang sama juga kami memastikan dituruti dengan Talent Scouting, maksudnya pencarian bakat. Dalam apa keadaan kita bermula dengan bakat dan kita panjangkan di manakah bakat itu kita gabungkan bersama-sama dengan potensi, ya. Dan oleh kerana itulah maka, ya, mana-mana saja badan-badan di luar sana, majlis-majlis di luar sana yang ingin bersama-sama dengan kami sangat mengalu-ngalukan, Contohnya, kami juga bila berjumpa dengan anak apa kata orang tu badan-badan tertentu, kami telah maklumkan bahawa kami ada anak-anak atlet Selangor dengan potensi dan bakat sebegini. Kami tidak mahu mereka berhenti saja setakat sekolah menengah, tetapi mesti ada kami way forward the unjuran projection sehingga mereka memasuki IPT. Ini kami tengah usaha sekarang supaya parents faham bahawa sukan ini merupakan satu platform yang mempunyai masa depan yang sangat-sangat cerah untuk anak-anak tersebut. Saya setuju. Ya, kata orang tu dengan izin, ya, strike the balance between academic and co-curriculum. Curriculum and co-curriculum, strike the balance. Itu yang kami pegang sekarang. Ya, InsyaAllah. Itu yang mereka pegang. Dan saya suka apabila setiap kali Puan Yasin mengatakan Selangor menjadi Johan, ya, dengan muka-muka dia, ya. Baik, Haji Isnin, pada pandangan Tuan Sri, kan, bagaimana prestasi sukan sekolah negeri ni kita dapat pertingkatkan lagi? Bukan saya nak cakap kurang bagus. Ini memang dah bagus dah. Tapi takkanlah kita nak tahap macam tu saja, kan? Kita mesti nak upgrade. Pandangan Tuan, silakan. Kalau tanya saya, semua dah dijawab oleh Puan Yasin. Okey, macam kita berdiri rehat dulu. Kalau kita peranan di Kementerian Pendidikan Malaysia lah. So kita memegang beberapa dasar lah di Kementerian Pendidikan Malaysia. Kalau kita lihat, kita ada dasar satu murid satu sukan. Betul. Maknanya di pelaksanaan itu dilaksanakan ataupun berlaku di sekolah. So maknanya setiap murid yang berada di sekolah perlu melibatkan diri sekurang-kurangnya satu jenis sukan. Kat situ kita nak menggalakkan dia, at least satu sukan lumayan lah. Tak kisahlah sukan frisbee ke, kan. Nanti tak lama lagi ada sukan dodgeball juga, kan. Dan jangan lupa pelibatan mereka diberi apa? Pemarkahan. Betul. So dulu zaman kita pergilah tiap-tiap petang main tak ada markah. So itu antara kelebihan yang murid kita ada sekarang. Kita tu macam satu zaman, Sorry, minta zaman maaf kita, ya. Okey, seterusnya kita di pihak bahagian sukan co-curriculum dan kesenian kita ada pelan pendidikan sukan negara. Apa tu? Iaitu lebih pada 2021 hingga 2030 tu. Itu yang tadi Puan Yasmin cakap. Perancangan kita, pelan strategi kita.
meletakkan dalam jangka masa yang jangka masa lah. pendek, jangka masa panjang. Dan setiap tahun tu ada dia punya sasaran dari KPI. Apa yang kita nak? Apa perkara yang kita nak memperkasakannya? Dia ada 5 teras saja. Contohnya saya bagi salah satu terasnya, nanti saya akan jelaskan lebih lanjut dekat next nanti lah. Soalan-soalan yang lebih kata orang lebih lebih mantap lah. So kat sini saya nak buka kata teras keluar. Macam mana kita nak memperkasakan dari segi apa? Dari segi pelibatan guru, jurulatih di sekolah. Kalau tak ada guru, tak ada jurulatih di sekolah yang berkemahiran, yang minat untuk menyambut murid kita ni yang seronok datang ke sekolah. Kita nak murid kita seronok ke sekolah sebab apa? Ada benda yang dia nak. Betul. Saya seronok nak sekolah. Kat sini peranan apa? Co-curriculum tu sangat penting. Sebab kalau hasrat Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia, Datuk Fakhruddin, dia kata apa? Dia ada bawa satu dia punya hasrat ABC. Anak yang baik lagi cerdik. So karakter tu mesti dia dibangunkan dahulu. So bila anak ni baik, karakter dia, sasiah dia terpuji, kan, ada adab. Kalau kata YB menteri kita, dia bawa AI, akhlak, adab, integriti. So bila kita dah lahirkan, dah bentuk karakter ni, program apa? Melalui program ni lah, sukan, co-curriculum, kan. Dan ini bila dah lahirnya satu anak yang baik ni, maka apa? Yang lain pun senang lah. Akademik boleh masuk dan sebagainya, kan. Contoh dah ada pun kat depan kita ni, kan. Kita pun tak adalah kata orang terlalu cerdik sangat, tetapi alhamdulillah jadi manusia yang berguna lah. Alhamdulillah. So kat sini inilah peranan yang kita nak, kan. Generasi kita nak bukan saja cerdik dari segi kognitif. Kita nak dia seimbang. So bersesuaian dengan falsafah pendidikan negara lah. Nak melahirkan murid yang seimbang. Yang holistik. Betul. Sebab di luar sana dia nakkan apa? Dia nakkan kata orang generasi sekarang, dia nakkan apa? Pekerja-pekerja yang berkebolehan, bukan pandai saja, straight A tak mau, kan. Dan kalau kita lihat kat sini, kita banyak program. Betul. Sukan prestasi tinggi sekolah macam ada berapa 70 banyak sebenarnya. Banyaklah kalau nak cerita. Banyak. Dan kalau saya lihat, saya teruja. Kenapa Selangor berada di atas selama 20 tahun? Sebab itu saya pun teruja juga tu. Dia menyahut apa dasar, apa pelan yang kita rancang di peringkat kementerian. Dan bagi negeri-negeri yang menyambut dan buat apa yang dirancangkan di peringkat atas, dan dilaksanakan di peringkat negeri, daerah, sekolah, insya-Allah dia akan berada di atas. Apabila kita berada di atas, kita kena apa tau? Kita kena berhenti rehat dulu. Korang dah semua jangan ke mana. Selepas ini kita akan kembali dalam Sembang Aktif. Alright, masih lagi menyaksikan Sembang Aktif. Bersama dengan Cik Islin dan juga Puan Yasmin. Baik, kalau kita dengar cerita daripada Puan Yasmin tadi, kan, daripada pihak Puan Yasmin sendiri, dia dah meletakkan targetnya sehingga tahun 2027, kan. Dan mereka juga telah menjadi 20 tahun menjadi juara, kan. Dan saya pasti nak tahu juga apakah strategi-strategi yang terbaru untuk memastikan Selangor terus menjadi juara sehingga ke 200 tahun. Wow, lama sangat tu sebenarnya. Puan Yasmin, silakan. Terima kasih sekali lagi, ya. Ada beberapa strategi, dan sebelum kita nak menyentuh strategi tersebut, saya nak sentuh juga berkaitan dengan Sekolah Sukan Negeri Selangor yang berada di Sekolah Menengah Kebangsaan Seksyen 11 Shah Alam, ya. Okey, di situ sebenarnya merupakan satu platform di mana kami membina anak-anak dalam bidang sukan terutamanya. Dan kalau mengikut kepada pencapaian mereka, 90% anak daripada Sekolah Sukan Negeri ini mewakili atlet-atlet Selangor sehingga ke peringkat yang lebih tinggi. Kat situ kami memastikan bahawa anak-anak ini perlu dibina, dibangun dan dimantapkan sebagaimana yang sepatutnya. Dan oleh kerana kami dah ada Sekolah Sukan Negeri, kami memastikan bahawa program yang kami bina sekarang ini, iaitu bernama Jejak Juara, dan memang perkataan yang kami sangat gemar, juara dan juga nombor 1. Nombor 1 adalah favourite number kami, juara adalah perkataan kegemaran kami. So Jejak Juara ini kami telah adakan program untuk anak-anak seawal mereka di sekolah rendah tahap 2. Tahap 2 maksudnya daripada anak-anak tahun 4, 5 dan 6. Dan kita bawa ke sekolah menengah. Dan bila sekolah menengah, kita sentuh anak-anak yang berada di tingkatan 4.
Okey. Tingkatan 2 dengan tingkatan 4. Yep. Sebab mereka ni apabila kita berupaya membangunkan mereka, mereka ni akan nanti terlibat dengan under 12, under 15 dan under 17. Yep. Okay. Dia ada 18 tu ada lagi the next one ya. Okay. Dekat situ kita dah memaklumkan kepada mereka. Okay. Tidak berhenti dalam satu tahap saja. Tidak berhenti dalam satu tahun atau tingkatan. Maksud sekolah rendah atau sekolah menengah. Tidak. Dia mesti daripada sekolah rendah ke sekolah menengah. Kalau sekolah rendah tu tahap 2, okay, sekolah rendah. Dia masuk sekolah menengah, dia menengah rendah dan menengah atas. Lepas tu nanti dia akan cari pula ya bagaimanakah yang terbaik untuk mereka. Kadang-kadang bila sekolah rendah tu mereka dah ada program ataupun sukan yang mereka rasa mereka sesuai ketika itu. Tetapi kita melihat pula fizikal mereka bagaimana. Dan apabila kita dapat ada kecenderungan untuk mereka mengikuti beberapa sukan, kita akan melihat dengan fizikal mereka dan kita bangunkan mereka bersama-sama dengan pegawai teknikal dan pembangunan sukan kami sesuai atau tidak. Dia dengan izin dia adapt and adopt. Adapt and adopt dengan keadaan sesuai ketika itu. Dan ada ketikanya mereka akan berubah games masa sekolah rendah pergi ke sekolah menengah. Tetapi peluang untuk bertanding mewakili Selangor sentiasa ada untuk mereka. Okay. Dan satu lagi yang kami tekankan ialah untuk memastikan kejuaraan ini berterusan. Saya memaklumkan kepada pegawai teknikal saya ataupun yang terlibat dengan pembangunan sukan bahawa okay, kadang-kadang cikgu-cikgu yang muda ini mereka lebih banyak idea daripada kita sebenarnya. Okay. Sebab mereka ni adalah anak-anak yang membangun, sebenarnya tak jauh beza dengan anak-anak form 6 kita ya. Anak-anak form 5 mereka jarak sebenarnya tak jauh. Kadang-kadang mereka lebih tahu bagaimana untuk mendekati atlet-atlet kita. So kami pastikan bahawa dalam tenaga sumber manusia kami itu terdiri daripada mereka yang paling muda dalam sistem pendidikan itu sehingga mereka yang paling senior. Duduklah bersama-sama dan belajarlah untuk menerima perbezaan. Untuk berjaya atau tidak. Dan menggunakan platform tertentu, ya kami ada banyak sesi libat urus, kami ada banyak dialog prestasi untuk berbincang. Dan ketika berbincang itu saya menyatakan bahawa dalam jiwa roh kita untuk anak-anak Selangor. Untuk anak-anak Selangor. Kalau tak ada roh tersebut memang sukarlah. So oleh kerana itulah apa saja mereka buat sentiasa demi Selangor. Selangor terbilang dan insya-Allah lah kata orang itu dia punya kecemerlangan itu akan kelestariannya itu berterusan. Bukan zaman kami saja. Zaman cikgu-cikgu lebih muda daripada itu nanti dia akan bawa jiwa dan roh tersebut demi Selangor. Demi Selangor. Sekarang ni saya baru dapat jawapan Cik Isnin. Waktu saya zaman dululah belajar kan main sukan di peringkat MSSM. Cikgu saya, "Mak, nanti jumpa Negeri Selangor." Saya cakap, "Alah cikgu, Negeri Selangor je." Sekali saya bertanding. Okey, jadi Selangor ke Johor? The rest is history. Saya tahu kenapa Negeri Selangor ni kuat. Baik, Hala 7 BSKK selepas ini bagaimana Cik Isnin? Okey, Cik Akmal. Ya. Tiba-tiba formal kan? Tiba-tiba formal sebab bila Puan Yasmin kata apa guru muda tu terasa pula kita kan. Kita muda. Okey. So kalau kita lihat dari segi hala 7 lah sukan kita bahagian sukan co-curriculum dan kesenian ni. Kementerian Pendidikan Malaysia ni kita bergerak mengikut perancangan. Dan kita ada dasar-dasar yang kita perlu kita perlu bawa, kita perlu sahut dan ada pula negeri-negeri perlu sambut, perlu laksanakan. Di pihak kami perlu memastikan bahawa inisiatif itu ataupun dasar-dasar itu dapat dilaksanakan dan dapat mencungkis semua bakat-bakat baru yang berada di negeri kan. Kita sebagai perancang, tetapi siapa yang pelaksana? So guru-guru lah kan yang di pegawai-pegawai daerah ni kan, di PPD, di JPN. So semua ini adalah warga kita, warga sukan yang kita kena jaga semua kan. Kita kena appreciate dia orang kan. Kita kena kata orang senang cerita, saya nak ucapkan terima kasih lah kepada semua guru-guru yang berada di sekolah tu, di sekolah rendah, sekolah menengah, kerana tanpa mereka kita tak dapat ni juara-juara di peringkat kebangsaan atau di peringkat dunia. Kalau kat sini saya nak ketekankan 5. Kalau ada dari segi pelan pendidikan sukan negara saya yang diketengahkan oleh BSKK, iaitu satu, kita nak memperkasakan dari segi guru dan jurulatih di sekolah. Yang kedua, kita nak memperkasakan dari segi kepimpinan sekolah tu, pengetua tu. Saya bekas pengetua, saya tahulah. So maknanya kalau pengetua tu tak boleh mencorakkan sekolah itu,
Kalau dia jadi akademik je lah. Kalau dia nak seimbang lah. Kalau dia nak jadi sukan lah. Sukan lah. So tak seimbang. So kita kena seimbang lah. Sebab potensi dan bakat anak murid kita ni dia pelbagai. Kalau tak boleh belajar, mungkin dia ada bakat lain. So kita kena kenal pasti apa bakat mereka. Kan? Tak semestinya dia tak pandai belajar, tapi dia pandai main sepak takraw. So gila lah, dia akan berjaya juga. Betul juga. Yang ketiga, kemenjadian murid dalam sukan. Dah banyak contoh kemenjadian. Dah ada kejaya, kita ada sport industri sukan. Kita kalau dari segi apa, boleh ada jadi jurulatih sepenuh masa. Fisioterapis, majlis sukan negara. Kalau kita lihat di universiti pun banyak apa, program-program yang menyediakan apa, pengajian sukan. Kalau zaman saya dulu tak ada. UPM je kan. Itulah kita nak masuk sukan. Tapi sekarang macam-macam. Okay, yang keempat, kita mesti mewujudkan menaik taraf menyelenggara infrastruktur, kemudahan yang ada. So kalau saya lihat sekali imbas di Selangor ni, saya bermastertin di Selangor, tapi saya JDT so sempat. So, saya ada dua darah kacukan lah. So saya bangga lah. Bila kita lihat bahawa pelaksanaan ataupun perancangan pendekatan yang dilaksanakan di negeri Selangor terutamanya, dan negeri-negeri lain pun sama. Johor, kalau kita lihat top 3 ni, Kuala Lumpur, Selangor, Johor, ini antara favourite yang top 3 lah. Perak nombor berapa? Perak tu biasa dia kejap atas kejap bawah. Dia bergantung lah. Sebab tu dia kata tadi, kelestarian tu. You boleh maintain tak? So yang kelima, memperluaskan jaringan dengan pihak lain. Jaringan tu maknanya kita tak boleh bekerja bersendirian. Bukan KPM saja, kita ada Kementerian Belia dan Sukan, kita ada Olympic Council of Malaysia, kita ada Majlis Sukan Negara, Institut Sukan Negara, kita ada pengajian tinggi kan, Kementerian Pengajian Tinggi, kita ada macam-macam lah. Kita ada agensi luar, kita ada Milo. Saya ucapkan terima kasih lah kepada semua rakan-rakan sukan, rakan-rakan belajar kita, Milo, Gajah Emas, kalau sebut banyak lagi, yang sentiasa membantu dari segi apa, menyokong kita punya program untuk memastikan bahawa anak murid kita ni diberi ruang dan peluang untuk apa, menyertai program-program co-curriculum, terutamanya sukan, untuk apa, mereka dapat mengenengahkan bakat-bakat yang kita tak tahu. Yang penting kita nak kena bagi peluang, ruang, dan kita nak dapat lihat, dan kita apa, kita gilap, kita bangun ke satu arah. Yang itu kita nak jadikan kemenjadian murid kita. Itu dah, cantik. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Encik Isnin kita dan juga Puan Yasmin kita, dan kepada anda semua. Ingat tau, anda ataupun murid-murid cukup beruntung zaman sekarang ini, sebab banyak dah orang kata plan-plan yang diwujudkan daripada pihak BSKK di dalam orang kata kurikulum, terutama untuk sukan ni kan. Yang mana kalau anda rasa ataupun murid macam, alah sukan ni tak ada masa depan, siapa cakap, dah banyak dah produk-produk yang dihasilkan. Baik, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada kedua panel kita. Kita akan jumpa lagi di Sembang Aktif seterusnya. Saya Akmal Nazri. Untuk kali terakhir, seperti biasa, kita buat Sembang Aktif sama-sama ya. 1, 2, 3. Inilah dia Sembang Aktif. Bye-bye. Didik TV KPM